Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera para pelajar sekalian. Kali ini di bawah tajuk Tamadun Islam dan Tamadun Asia, kita akan sentuh satu topik yang baru, iaitu berkenaan dengan konsep pembangunan Islam. Pembangunan Islam yang dimaksudkan ialah suatu proses yang melibatkan berlakunya pembaharuan, perubahan, peningkatan dan kemajuan dalam keseluruhan kehidupan manusia yang sejajar dengan ajaran Islam yang sebenar. Jadi pembangunan Islam menumpukan kepada satu proses yang bukanlah bersifat statik, tetapi proses yang melibatkan pembaharuan dan perubahan menuju ke arah satu peningkatan dan kemajuan. Pembangunan Islam mempunyai asas yang utama, iaitu dari segi sumbernya. Sumber dalam pembangunan Islam yang pertamanya ialah Al-Quran dan yang kedua ialah As-Sunnah. Al-Quran sebagaimana yang kita telah pelajari dari awal kuliah lagi merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril yang mengandungi berbagai ajaran-ajaran untuk umat Islam. As-Sunnah pula ialah segala yang dikaitkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada dari segi kata-katanya, perbuatannya dan juga pengakuannya. Dua ini merupakan asas dalam pembangunan Islam, di mana ia sentiasa dirujuk dalam menentukan sama ada objektif, proses, kaedah dan sebagainya dalam menentukan bagaimana pembangunan itu mahu dilaksanakan. Pembangunan Islam mempunyai asas falsafah yang tersendiri yang tidak sama dengan pembangunan dalam teori-teori yang lain. Dalam pembangunan Islam, 5 perkara yang menjadi asas falsafahnya ialah: pertama, tauhid uluhiyah; kedua, tauhid rububiyah; ketiga, konsep khilafah; keempat, konsep tazkiyatun nafs; dan yang terakhir, konsep al-falah. Apa yang dimaksudkan dalam setiap satu ini? Apa yang dimaksudkan dengan tauhid uluhiyah ialah kepercayaan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan kepada seluruh alam, dan alam ini adalah hak kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala tauhid rububiyah ialah dari segi pengibadatan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala sesuatu ke atas manusia dan alam ini, dan apa sahaja yang dilakukan oleh manusia sepatutnya dilakukan demi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, konsep khilafah. Konsep khilafah menekankan bahawa manusia adalah khalifah. Manusia adalah wakil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguruskan alam ini dengan sebaiknya. Seterusnya, konsep tazkiyatun nafs, iaitu penyucian diri. Penyucian diri yang merangkumi juga dari segi muhasabahnya, dari segi audit dirinya untuk memastikan bahawa apa yang dilakukan selama ini adalah sesuatu yang betul, dan apa yang akan dilakukan seterusnya adalah menepati kehendak syarak. Dan yang terakhir adalah konsep al-falah. Konsep al-falah menekankan bahawa apa yang kita rancang adalah untuk satu peningkatan, satu pembaharuan, daripada sesuatu yang baik kepada sesuatu yang lebih baik, atau daripada satu keadaan yang buruk kepada satu keadaan yang baik. Jadi 5 falsafah ini menjadi pegangan dalam mengatur sebarang objektif ataupun proses dalam melakukan pembangunan Islam. Kalau dilihat dari segi ciri-ciri pembangunan Islam, terdapat 6 elemen yang menggambarkan sebuah pembangunan Islam, iaitu menyeluruh, seimbang, fokus utama adalah manusia, berbagai dimensi, membawa perubahan, sama ada perubahan yang berbentuk kualitatif atau kuantitatif, dan juga menggunakan sumber alam, iaitu secara optimum, adil dan saksama. Perubahan kualitatif dan kuantitatif, kalau kita lihat, ia melibatkan sama ada pertumbuhan ataupun perubahan, di mana pertumbuhan kualitatif boleh merangkumi sesuatu yang sukar hendak diukur, iaitu seperti kerohanian dan juga akhlak. Manakala dari segi kuantitatif, iaitu yang boleh diukur dengan satu ukuran-ukuran yang tertentu, ada seperti fizikal dan alam sekitar. Perubahan juga merupakan satu bentuk pembangunan yang boleh berlaku, iaitu ia mungkin berlaku dalam teknologi dan juga sosioekonomi.
Pembangunan manusia kalau menurut pembangunan Islam merangkumi sama ada kerohanian dan juga jasmani. Rohani sesuatu yang di dalam yang tak dapat dilihat, manakala jasmani pula adalah sesuatu yang bersifat fizikal. Ia merupakannya kedua-dua ini merupakan satu bentuk pembangunan yang menjadi fitrah manusia. Walau bagaimanapun dalam pembangunan Islam ia menekankan bahawa asas yang digunakan dalam pembangunan iaitu Al-Quran dan Sunnah, di mana Al-Quran dan Sunnah ini merangkumi 3 komponen utama dalam kehidupan manusia, iaitu akidah, ibadah dan juga akhlak. Fokus pembangunan Islam bukanlah semata-mata dalam institusi seperti masjid semata-mata, ya, rumah ibadat dah bagi orang Islam, tetapi pembangunan Islam juga merangkumi keseluruhan aspek kemanusiaan, ya, keseluruhan aspek kehidupan, ya, sama ada dari segi sosialnya, dari segi ekonominya, ya, dari segi politiknya. Jadi kita lihat, ya, sebagai contoh ada beberapa institusi pembangunan Islam yang wujud, contohnya dari segi syariah, ya, seperti mahkamah syariah. Sistem pemerintahan juga merupakan satu bentuk institusi dalam pembangunan Islam, jadi mana dalam politik ada sistem syura, sistem khilafah dan sebagainya. Pembangunan Islam juga mencakupi bidang pendidikan, kerana pendidikan merupakan satu faktor yang sangat penting dalam menentukan kemajuan atau kemunduran sesebuah tamadun. Selain itu ada juga Hizbah. Hizbah ini seperti audit juga, ya. Baitul Mal iaitu satu institusi yang menguruskan harta benda orang Islam, termasuklah juga zakat, dan kita juga ada sistem keuangan yang antara lain seperti dalam perbankan Islam, pengurusan haji dan takaful. Kita lihat sebagai contoh Baitul Mal, ya. Baitul Mal, ya, mempunyai matlamat menguruskan harta, ya, menguruskan kekayaan dengan amanah dan juga merealisasikan keadilan sosial di kalangan masyarakat. Baitul Mal kalau kita lihat di Malaysia ada pelbagai bentuk pengurusannya, tetapi secara umumnya perkara utama yang diuruskan oleh Baitul Mal ialah harta khusus, iaitu harta khusus orang-orang Islam sahaja. Harta umum iaitu seperti harta faid, usyur, cukai dan juga ghanimah. Faid merupakan harta yang diperolehi daripada sistem percukaian, ya. Usyur juga percukaian tetapi khusus kepada pertanian. Sistem cukai biasa juga ada diamalkan, manakala ghanimah ialah harta rampasan perang. Jadi kesemua ini diuruskan oleh Baitul Mal. Selain itu Baitul Mal juga menguruskan perkara yang spesifik yang khusus kepada orang Islam seperti harta zakat dan juga wakaf. Baiklah, kesimpulannya, pembangunan dalam Islam melibatkan keseimbangan dalam setiap aspek, sama ada fizikal dan juga spiritual. Ya, pembangunan diasaskan di atas landasan akidah, ibadah dan juga akhlak, di mana keseluruhannya adalah berpaksikan kepada asas dalam Islam, iaitu merujuk kepada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih.